Ini dia, saya ada pantun 2 kerat buat anda. Oh ya kah? Ya. Silakan. Kue raya bersalut gula, musim baharu manja, dana mula. Ewa. Okey. Saya balas pantun anda dengan pantun 4 kerat ya. Okey. Dengar ya. Pasang lampu, terang cahaya, kuih tersusun di atas meja. Ayuh kita gembira bersama dalam edisi raya Manja! Senjata manja. Selamat Hari Raya semua! Ya, tentu sekali kami gembira dapat kembali bersama anda dalam musim terbaharu Manja. Ya. Kuih ni siapa nak makan? Nanti baru. Nanti dulu lah. Belum, eh? Barulah. Okey. Tapi lebih gembira lagi kerana musim ke-6 ini dimulakan dalam suasana raya dan manja edisi raya. Ya. Tapi mungkin ada yang rasa raya tahun ini kurang meriah kerana adanya langkah-langkah pengurusan selamat yang diperketat. Tapi langkah-langkah itu kan untuk keselamatan dan kesejahteraan kita juga. Dah. Saya pasti kita masih dapat terus semarakkan semangat raya. Contohnya dengan mengadakan perjumpaan raya secara online. Online walaupun di lokasi yang berbeza masih boleh jumpa ramai-ramai, nyanyi lagu raya bersama, makan kuih sama-sama dan yang paling penting sekali bermaaf-maafan. Yang paling penting Raya tetap raya. Jadi kami pun nak ajak anda berinteraksi dan beraya bersama kami secara live selepas rancangan manja di IG Mediacorp Suria pada jam 9.45 malam. Kami nak ajak anda kongsi perihal kecoh-kecoh raya seperti memori raya paling lucu atau raya paling bermakna. Dan selain beraya secara online, saya pasti masih ada yang teruskan tradisi kunjung-mengunjung walaupun berdua sahaja. Ya, sebenarnya saya rasa seronok ya terima tetamu walaupun cuma 2 orang setiap hari. Saya dapat tumpukan lebih banyak perhatian kepada mereka. Cuma itulah, kadang-kadang tu saya macam terkejut sekejap. Orang datang tanpa beritahu awal. Kadang-kadang belum mandi orang dah ketuk pintu. Ni dah mandi belum ni? Sudah. Saya ketawa. Lain kali kalau ada tetamu yang datang tanpa beritahu lebih awal ni, bolehlah anda siapkan resepi yang akan dikongsi tetamu kita hari ini ya dalam Makan Tiup. Sekejap lagi saya akan bersama beliau ya. Anda ya? Saya. Sekejap lagi? Saya. Mengapa anda ya? Tak tahu ya. Kerana Abang Long kita Arzek ni dah serahkan tahta Makan Tiup kepada saya. Oh, begitu? Dengar. Hans. Jangan perasan, ya? Ya. Malangnya Abang Long kita Arzek tidak dapat sambut raya bersama kita malam ini kerana tugas. Tapi jangan khawatir, Arzek akan kembali bersama kita dalam segmen Makan Tiup minggu depan. Ya, jadi apakah resipi yang akan dikongsi dan siapa tetamu anda pada malam ini dalam segmen Makan Tiup? Kalau nak tahu, izinkan saya bertemu tetamu Makan Tiup kita ya. Sekarang? Boleh? Silakan. Silakan. Ya. Oh, wow. Joget ya. Okey, anda kena joget sekali ke? Inilah tetamu Makan Tiup malam ini, penulis buku masak dan pengacara Syamsidar Ani. Selamat datang ke Manja sekali lagi dan selamat Hari Raya buat anda. Terima kasih, Hans. Okey, saya tahu ya anda pernah bersama kami di Manja untuk kongsikan rancangan Warna Ramadan Ya, ya. saya. Hari ini berbeza kerana anda akan kongsikan resepi untuk beraya ya. Betul. Resepi apa tu? Hari ini kita akan masak sate goreng. Sate goreng ya? Ya, wow, saya rasa sate goreng itu satu masakan yang harus ya. Kalau saya datang rumah orang tak ada sate goreng, saya akan keluarkan sate goreng dari beg saya sendiri. Okey. Jadi berapa lama? Selalunya saya dengar masak sate goreng ini mengambil masa yang lama kan. Memang Bagaimana betul ni? sekali. Jadi kita singkatkan masa untuk masak sate goreng ini dengan kita siapkan awal. Awal sekali ya. Jadi kita kisarkan rempahnya, kita siapkan perapan daging, letak dalam peti ais. Kemudian bila orang datang keluarkan saja. Mudah sekali ya. Okey, baiklah. Jadi apakah bahan-bahan yang ada di sini? Okey, jadi di sini saya ada bawang merah. Okey, saya ada juga bawang putih. Okey, dan kita gunakan serai. Serai ya. Okey. Ada Mungkin boleh tunjuklah penonton di rumah. Berdekat dengan Okey. di atas buku ni untuk tamu-tamu yang akan datang. Itulah dia. Jadi kita ada serai, bawang merah dan bawang putih. Okey, dan juga halia. Dan paling
penting lah bagi saya, lengkuas. Lengkuas ya. Mengapa lengkuas paling penting sekali dalam Itulah masakan yang sate goreng? berikan manis-manis wangi kepada sate goreng. Sate goreng memang rasanya memang manis lah. Betul tu, betul tu. Dan juga saya gunakan lada kering. Okey, kita harus perapkan dahulu dalam air panas lah. Baru lepas itu kita kisarkan semuanya. Kisarkan, campur juga dengan biji ketumbar. Okey, biji ketumbar kita sangaikan dahulu dan biji di sini mana? Kita tunjuklah penonton di rumah. Di sini. Dan juga jintan ya. Jintan dan biji ketumbar. Okey. Kita sangaikan dahulu sebelum kita kisarkan dalam blender bersama dengan bahan-bahan yang lain lah. Okey. Jadi apakah langkah pertama yang kita harus lakukan? So bila kita dah kisarkan semua, kita campurkan dengan daging ayam. Hari ini saya gunakan ayam, peha ayam. Okey, ini saya nak tanya ni, kenapa kita harus gunakan peha ayam dan bukan bahagian-bahagian ayam yang lain? Saya suka gunakan peha ayam sebab peha ayam ni berlemak, dia juicy lah. Kalau kita gunakan dada, kalau kita dah goreng kan, nanti dia kering sangat. Jadi pada saya tak enak sangat. Okey. Saya lebih suka kalau dia berlemak sikit lah. Jadi kita akan mulakan ya. Okey, teruskan. Okey, jadi saya akan kita masukkan ini ya. Masukkan, pastikan kuali sudah panas ya. Kita masukkan ayam dan minyak sedikit ke tak payah? Kita jangan letak minyak dahulu. Tak payah letak minyak. Mengapa tak minyak? Selalu saya ingat saya masak saya letak minyak. Kita kasih rempahnya masak dahulu. Jadi kita masak dengan air. Okey, dan kita letakkan air lah. Sedikit sahaja, tak perlu banyak sangat. Okey, kita tunggu airnya kering. Okey. Dan kemudian barulah kita tambah minyak lah. Okey. Dan sebut tentang rempah ni kan. Rempah yang digunakan ni boleh digunakan untuk rempah daging lembu dan juga daging kambing bagaimana? Boleh juga, tapi kalau kita gunakan daging kambing, mungkin saya lebihkan jintannya. Jadi lebih manis, jadi rasa hanyir daripada daging kambing tu tak terlalu terselah lah. Dan saya tak tahu juga tentang masak sate goreng ni. Kalau kita gunakan daging, kita harus hiris orang kata halus-halus ya. Kalau dia tebal, liat ya. Betul tu. Itu dah bukan jadi sate tu. Habis jadi apa? Itu dah jadi rendang. Jangan risau kerana saya ada teman suka makan daging liat. Ya, berupali kita ya. Okey, jadi kalau sebut tentang daging lembu tu, bahagian apa yang paling sedap dan sesuai untuk masak? Boleh gunakan daging goreng. Jadi cepat ya bila kita masak. Kalau tak, boleh juga gunakan batang pinang lah kalau nak. Batang pinang. Okey, baiklah. Apa yang anda telah lakukan? Jadi sekarang airnya sudah pun dah nak kering. Okey, kalau kita lihat di sini. Lihat ya. Jadi airnya makin sedikit lah. Dan kalau boleh kita tunjuk sekali lagi? Boleh. Kalau dah kering begitu, baru kita boleh tambahkan minyak. Dan apabila sudah tambahkan minyak, kita harus kasih dia masak, kasih dia goreng tu api yang rendah dan mungkin selama 15 minit sekurang-kurangnya. Dan saya lihat di sini ya, anda tidak gunakan garam atau gula ya? Garam dan gula sebenarnya saya letakkan ke dagingnya, ayamnya sebelum letakkan rempah. Okey. Jadi ayam tu dapat peraplah rasa masin, rasa manis daripada garam dan gula. Okey, sekarang saya nak tanya ya, kalau dah dibuat ni, kalau nak bekukan ada dua cara ya. Kalau saya akan masak dulu dan letak dalam peti ais. Ada yang belum tengah dengan rempah-rempahnya. Apa anda? Bagi saya suka masukkan dalam peti ais apabila ia masih mentah. Jadi bila kita masak itu tak terlalu kering lah. Dia tak 2 kali masak kan? Okey. Okey, sekarang saya nak tanya ni ya. Saya lihat sate-sate, mana kuah kacangnya ni? Kuah kacang ada di situ, saya sudah pun siapkan. Okey. Sebenarnya kita boleh gunakan rempahan yang sama. Cuma yang boleh mungkin lebihkan bawang merah dan juga tambah kunyit. Okey. Dan kuah kacang ni, apa yang saya tahu juga, ia menggunakan kacang tanah ya. Ya, saya. Kalau mereka yang mungkin tidak minat untuk menggunakan kacang tanah, bagaimana? Boleh gunakan kacang cashew. Kalau nak, bolehlah campurkan dengan pistachio ke walnut. Kalau boleh, kacang yang warnanya putih atau coklat lah. Pistachio tu mungkin terlalu manis dan lagi pun mahal sangat. Ya, tentu sekali. Okey. Baiklah, sekarang ini yang dah siap ya. Ya, saya. Okey, saya nak bau. Mengancam ya. Awak dengar tak? Tak dengar ya? Perut saya dah berbunyi ya. Baiklah, saya akan cuba resepi anda nanti. Dan untuk dua tetamu setiap hari yang nak datang ke rumah saya ni, bersedialah nikmati sate goreng ya. Ni saya akan masak ni. Sama. Hari-hari masak sate goreng lah Han. Okey, boleh. Baiklah, terima kasih Syams kerana sudi kongsi resepi ini. Dan Syams, ada tak ucapan untuk penonton manja? Terima kasih Han kerana sudi mengundang saya ya ke sini, dan selamat Hari Raya minal aidin wal faizin. Ya, selamat Hari Raya kepada anda sekeluarga juga ya. Okey, baiklah, kami akan berehat seketika dan kembali nanti dapatkan tip gayakan baju raya kanak-kanak untuk dipakai pada Hari Raya biasa dan bersama tetamu Spotlight, Mawar Buduri dan Tukang Kata. Baiklah, terus bersama kami di Manja. Saya Ania. Sentiasa manja.
Terima kasih kerana anda masih bersama Manja. Lydia, Ya. tahun ini berapa pasang baju raya yang anda siapkan? Sehelai saja, Fadli. Sebab saya tak sempat nak buat tinjauan dan cari baju raya. Yang sehelai itu pun saya beli 2 malam sebelum raya. 2 malam? Ya, lagipun baju raya yang lama-lama tu kan masih boleh digunakan. Wah, kan? baguslah berjimat ya. Tapi kalau sebelum pandemik ni berapa banyak pasang baju? 7 baju? Taklah, mana ada melampau. 1-2 saja cukup. Baiklah, dan dalam segmen estetika kali ini saya juga telah pelajari ya bagaimana saya boleh berjimat dengan memastikan baju raya anak saya boleh dipakai semula pada hari biasa. Oh, wah. Yuk kita tinjau bersama dalam segmen Estetika. Memang cantik dan bergaya bila anak-anak bergaya dengan baju raya mereka. Tapi adakah baju raya setakat boleh dipakai semasa musim raya sahaja? Setiap tahun saya rasa dilema untuk beli baju raya untuk anak kecil saya. Bukan apa, kerana kalau tak beli, rasa mood raya tu macam kurang. Dan bila dah beli, rasa sayang pula kerana hanya dipakai sekali 2. Dan kalau nak simpan hingga tahun hadapan, memanglah tak muat kerana anak kecil saya kerap membesar. Jadi hari ini saya bersama seorang pereka gaya popular yang akan kongsi bersama kita cara bagaimana kita dapat gayakan baju raya di luar musim raya. Hello Dahlia. Halo Fadli, terima kasih kerana mengundang saya kembali ke rancangan Manja. Jadi Dahlia, saya tanya ni, bolehkah baju raya kanak-kanak ni kita gayakannya untuk dipakai untuk hari-hari biasa? Boleh saja Fadli. Kita hanya perlu menggunakan sedikit kreativiti dan DIY. Kebanyakan fabrik-fabrik yang digunakan untuk baju raya ni selesa dan fabrik yang lembut. Jadi kita boleh ubah suai desain baju raya itu untuk penggunaan hari-hari. Dan bila saya nak beli baju raya ni, apakah perkara yang harus saya fikirkan ya supaya ia lebih versatile, boleh digunakan selepas musim raya? Contohnya saya ada anak-anak lelaki di rumah. Saya selalu menggunakan fabrik yang lebih tahan lasak seperti cotton atau linen kerana ia lebih selesa dan lebih senang untuk mereka bergerak dengan bebas. Dan memandangkan anak lelaki saya ni dia cepat membesar ya. Jadi kalau saya berniat untuk beliau ni pakai baju rayanya selepas musim raya, haruskah saya mungkin pilih saiz baju lebih besar? Tak semestinya Fadli. Kerana baju Melayu anak lelaki selalu labuh dan lengan dia banyak ruang. Jadi anda boleh menggunakan sedikit DIY dan saya akan menunjukkan macam mana awak boleh mengcropkan lengan dan juga seluar jadi kelihatan lebih trendy untuk anak awak. Sekarang saya akan menggunakan hairpin. Ini bukan untuk rambut awak. Hari ini untuk lengan tangan baju Melayu adik ni. Jadi lebih selesa lah untuk dia bergaya dan untuk berlasak, untuk berlari-lari dengan kawan dia atau mungkin untuk upacara birthday party di tengah hari. Boleh juga menggunakan baju tradisional digayakan dengan shorts. Jadi nampak sangat santai. Kebanyakan baju Melayu tradisional untuk anak-anak lelaki kan teluk belanga atau cekap musang kan. Tapi kita boleh menggunakan selepas raya. Saya gayakan dengan colourful sweater macam ni kerana warna dia memang gelap tapi ia memeriahkan pakaian dan outfit dia lah pada hari ini. Ini gaya memang for me it's called macam smart casual. Ia ada detailing seperti lengan yang ruffle ni. Dan ini boleh digunakan dengan pants atau juga leggings. Kain dia pun sangat fabric yang sangat eksklusif juga. Jadi boleh digunakan untuk majlis makan malam atau something more formal. Dan sekarang ni saya dah ada macam-macam idea ya. Bagaimana saya nak gayakan baju raya anak saya selepas musim raya ni. Terima kasih Dahlia. Sama-sama Fadli. Wah, saya rasa tip yang Dahlia kongsi tadi untuk pakaian raya kanak-kanak ni boleh juga saya gunakannya untuk baju-baju raya saya yang lepas-lepas lah. Betul Syira, betul sekali ya. Dan memakai semula atau menaik taraf pakaian raya ni bukan saja lebih mesra alam tapi ia juga boleh membantu kita jimat duit. Dan sekarang ni lebih baiklah untuk kita berpada-pada kan? Ya, tentu sekali. Dan konsep berpada-pada dalam menyambut raya ni juga menjadi tema lagu terbaru yang dihasilkan 2 orang artis hip-hop Singapura, Mawar Berduri dan Tukang Kata. Selamat datang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya ya beranda berdua. Selamat Hari Raya untuk anda juga, untuk Manja wajah baru nampak. Ya, rumah baru.
Yalah, kita datang berjemput ni, ya 2 orang kan? Ya, 2 orang tu yang penting 2 orang saja. Baiklah, mungkin Mawar. Ni kali terakhir ya anda berdua rakam lagu dan terbitkan lagu sekitar tahun 2013 ya untuk lagu Surat Khabar Lama. Jadi kenapa lama sangat sampai sekarang anda nak rakam lagu baru? Oh, okey. Sebenarnya kalau boleh kita every month nak buat lagu kan. Tapi yalah, Mawar dengan tukang kata sibuk dengan keluarga, dengan kerja. So, itu yang mengambil masa yang lambat sikit. Tapi kita ada keluarkan juga lagu Dalam Rumah Ada Tikus. Tukang kata. Dan lagu terbaru anda ya, Raya Sikit-Sikit lah yang dihasilkan oleh anda sendiri dan juga Sazri Suhadi. Selalu lagu Raya ni selalu penuh konsep kemeriahan ya, berjumpa, kenalan lah, kuih muih lah, baju baru dan sebagainya. Tapi berbeza dengan lagu anda sekarang ni. Jadi kenapa anda pilih lagu Raya yang berpadah-padah? Oh, sebabnya selalunya kita memang stylenya kita tak nak, kita cuba lari dari klise. Dalam apa lagu pun kita tak mau konten yang klise. So lagipun bersesuaian dengan keadaan sekarang. Betul. So lagu ni rasanya lagu yang patut ada message-message begini. So itu yang kami keluarkan. Tapi seperti anda kata tadi, lagu ni berkenaan situasi sekarang ya. Jadi adakah lagu ini akan kekal pada Masa yang akan datang. ya. Strateginya kita memang macam gitu. Kita buat yang kekal tapi relevan untuk masa akan datang. So kalau kita kata raya sikit-sikit lah dia punya, kata orang tu fahaman dia Ya, white ya, kan, betul. orang kata boleh berjimat cermat, jaga belanja, dan sederhana lah orang sederhana, cakap. pakai baju tahun lepas pun boleh. So macam gitulah. Jadi akan relevan, kita akan tukar lirik je sesuai. Tapi tajuk je tetap raya sikit-sikit. Dan kalau kita dengar atau tonton ya video lagu ni di media sosial ataupun media massa, ia juga melibatkan seorang lagi artis iaitu PI kan, PI dan juga anggota Parlimen JRC Sembawang Cik Mariam Jaafar. Bagaimana pengalaman anda rakamkan lagu ini bersamanya? Bukan calang-calang ya? Ya, sebenarnya kita ada takut juga tapi excited sebab inilah pertama kalinya kami membawa lagu bersama ahli politik. Kan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Puan Mariam pun dapat sesuaikan diri dalam lagu ini. Jadi itulah dia terhasillah raya sikit-sikit lah. Tapi soalan yang saya nak tanya ni, macam mana anda mendapat VIP ni berkolaborasi dengan anda ni? Kenapa anda pernah ke? Mana tahu? Kan? Itu sebenarnya cetusan idea kumpulan Woodland CC. Mereka mahu ahli parlimen mereka berbuat sesuatu yang baru. Sebab dia memang rajin Instagram kesana ke sini. Jadi nak ada satu yang lagu sendiri, lagu baru. Jadi kebetulanlah jodoh lah. Jadi kita pun ada yang boleh bersesuaian. Jadi kita gabung bersama. Okey, dan selepas ini adakah anda berdua akan rakamkan lagu baru atau kita mesti tunggu untuk tahun depan, raya tahun depan untuk tunggu lagu baru? Sebenarnya tak payahlah nak tunggu tahun depan. Selepas ini Mawar akan keluar dengan single baru pertama Mawar. Ada minta dia daripada beri. Single dia yang terhebat. Yang terhebat. Yang terhebat. Tahniah kepada anda berdua ya, Mawar Berduri dan juga Tukang Kata. Kerana hasilkan lagu raya yang sangat catchy dan anda akan buat persembahan nanti ya? Semestinya nak kejap lagi kita akan beraya, berhibur, raya sikit-sikit bersama anda. Baiklah, dan untuk sekarang ni kami akan berehat seketika. Tapi sebelum itu, Mawar Berduri dan Tukang Kata, apa ucapan raya anda untuk penonton manja? Untuk semua penonton manja, Mawar ingin ucapkan selamat Hari Raya dan biasalah raya jarak-jarak lah. Raya sikit-sikit lah. Raya lagi sikit-sikit lah. Lagi sikit lah. Terima kasih sekali lagi. Kembali nanti kita bersama pasangan pelakon yang akan kongsi pengalaman nikmati raya berjauhan daripada keluarga. Kembali bersama kami di Manja. Sentiasa manja, manja. Kita kembali bersama dalam Manja. Ya, musim ke-6 Manja pasti tidak akan lengkap tanpa segmen yang pasti buat ramai orang tersenyum lebar. Apalagi kalau bukan cabutan bertuah Golden Chance. Betul sekali, dan selama 6 minggu, para pelanggan Golden Chance berpeluang menangi hadiah wang tunai setiap minggu. Dan siapa agaknya yang bertuah dan akan dengar nama anda disebut sebagai pemenang? Ya, berapa pula jumlah yang bakal dimenangi secara keseluruhan dan berapa ramai pelanggan yang berpeluang menang, Hans? Ya, kalau nak tahu, kita kenalah undang orang yang bertanggungjawab buat pelanggan Golden Chance
tersenyum lebar setiap minggu ya. Kita persilakan Encik Azlan Syafi. Selamat datang ke Studio Manja. Selamat Hari Raya, Encik Selamat Hari Raya. Saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya pada Syira dan Han. Dan di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pelanggan-pelanggan Golden Chance dan juga semua penonton rancangan Manja. Ya, okey. Encik Azlan, saya pasti anda akan buat mereka lebih gembira pada musim raya ini jika anda dapat beritahu berapakah jumlah wang tunai yang bakal dimenangi dalam cabutan bertuah pada malam ini. Untuk cabutan bertuah Golden Chance di pusingan yang baru ini, jumlah keseluruhan yang mesti dimenangi adalah $77,222 tunai. Wah, nak pergi sana, nak pergi sana. Pada malam ini, 10 pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Bermakna malam ini jumlah hadiah wang tunai yang mesti dimenangi adalah $10,000. Wow, $10,000. Syazlan, saya rasa kita dah tak perlu buang masa lagi. Boleh tak kita mulakan cabutan bertuah Gold Chance sekarang? Okey. Sebelum tu saya naik platform dulu ya. Ada platform nampak anda, tak? ya? Kalau tak nampak. Ya, betul sekali. Oh, indahnya boleh putarkan balanya. Indahnya dunia ya bila Betul tinggi sekali, macam ni. Jaga ya. Okey, 10 kupon ya. Okey, saya ambil 2 kupon pertama. Ambil depan lah ya. Okey. Satu di sini dan satu lagi di sini. Baiklah. Tahniah buat Zawiyah binti Zainal dari Yung An Road dan Nur Asyakirin dari Woodlands Avenue 6. Wow, tahniah. Ya. Silakan. Okey, giliran saya. Ya. Oh, saya nampak rumah saya sekali ya. Okey. Silakan. Pilih ya, sini ya. Satu di sini, satu di depan lah. Ya, saya dengar orang di rumah cakap depan. Ya, sini lah saya nak ambil ni. Okey. Okey, tahniah buat Fatonah binti Rubiah dari Jurong West Street 65. Ramlan Pahanca dari Saujana Road. Tahniah buat anda. Ya. Giliran saya pula ya. Okey. Naik turun ya. Putarkan balanya, silakan. Wah, rindulah buat ni. Ya. Azlan rindu kita tak? Itu yang saya nak dengar. Tapi saya nak cakap Cik Azlannya warna baju macam dah janji dengan saya nampaknya. Okey, satu di sini. Okey. Tahniah buat Rozia binti Abdul Aziz dari Yishun Avenue 9 dan juga Rohana binti Muhammad Abdullah dari Pasir Ris Street 11. Tahniah. $1,000 setiap seorang ya. Ya, $1,000 tau. Ni orang kata rezeki hari raya. Okey. Ya. Depan-depan ya kan? Nervous lah saya. Satu. Depan ya. Ya. Okey. Okey. Baiklah, di tangan saya pula Hasna Abdul Hamid dari Chua Chu Kang Road dan juga Sarimah binti Muhammad Yunus dari Jurong East Street 32. Okey, lagi dah. Ya. Lagi 2 ya. Ya, giliran saya pula. 10 ya, 10. Okey, 2 kupon terakhir ya. Dapat menang $1,000 ni ya. Ya. Waktu raya ni. Pesta. Okey. Pelan-pelan ya. Okey. Berat ya? Ya. Okey. Lagi satu di. Awak tanya ni berat? Apalah kira ini memang berat lah. Tak, kuponnya banyak. Ramai orang berbelanja. Okey, tahniah buat Sanidam C. Mariam dari Woodlands Drive 62 dan juga Sharifah dari Sengkang Westway. Okey, dah ada 10 ya. Kita akan sebutkan sekali lagi nama-namanya mula dari Hans. Okey, di tangan saya ya. Ramlan Pahanca dari Saujana Road, Fatonah binti Rubiah dari Jurong West Street 65, Sarimah binti Muhammad Yunus dari Jurong East Street 32, Hafsah binti Abdul Hamid dari Chua Chu Kang Road. Ya, Sani dan Si Mariam dari Woodlands Drive 62, Rohana binti Muhammad Abdullah dari Pasir Ris Street 11, Zawiyah binti Zainal dari Yung An Road, Nur Asyakirin dari Woodlands Avenue 6, Rozia binti Abdul Aziz dari Yishun Avenue 9 dan Sharifah dari Sengkang Westway. Tahniah buat semua pemenang ya. Okey, baiklah saya akan serahkan kupon ni kepada Encik Azlan. Ya. Silakan Cik Azlan. Menggigil ya? Menggigil nak buat orang gembira ni. Tahniah kepada semua pemenang dan pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi. Okey, baiklah. 10 pemenang sudah pun kita ketahui ya Encik Azlan. Minggu hadapan pula bagaimana? Minggu depan 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance akan menangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Bermakna $10,000 lagi yang mesti dimenangi. Dengar tu, 10 lagi pemenang. Jadi jangan putus asa kalau nama anda tidak disebut malam ni ya. Pastikan anda ikuti Manja minggu hadapan kerana mungkin siapa tahu nama anda yang akan kami sebut pula. Ya, dengan itu kita ucapkan terima kasih dan selamat hari raya kepada Encik Azlan. Jumpa lagi minggu hadapan ya. Terima kasih Encik Azlan. Pinjam baju raya Encik Azlan nanti ya. Turun balik lah, turun balik. Ya, selain kegembiraan mendapat hadiah ni kan, dapat
dapat bersama keluarga tercinta pada musim perayaan juga, pasti buat kita rasa gembira kan? Betul sekali Syirah. Saya tak dapat bayangkan beraya tanpa keluarga. Tentu sekali, tapi ada keluarga yang terpaksa terima hakikat yang tidak semua orang yang disayangi dapat berada di sisi mereka pada musim raya ini. Jadi bagaimana agaknya mereka dekatkan yang jauh dan eratkan yang dekat. Kalau nak tahu, kenalah bersama TMI malam ini dan siapa agaknya yang akan bersama anda, Fadli dan Lydia. Hans, pasangan yang akan bersama kami sebentar lagi mendirikan rumah tangga pada tahun 2018 dan dikurniakan seorang cahaya mata yang comel setahun kemudian. Dan mereka merupakan pasangan asal Singapura dan Indonesia yang bertemu di lokasi penggambaran drama di Indonesia. Dipersilakan Shanty dan Ruben. Mana orangnya? Mana ni? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sini ya. Ya, tetamu duduk di sofa baru. Terima kasih. Selamat kembali ke set Manja Shanty dan selamat datang ke Ruben. Terima kasih Lydia, terima kasih Fadli. Wah, rindu juga ya manja, suasana manja ni. Sampai Hari Raya ya, jangan lupa sampai Hari Raya. Batin. Shanty, sejak berumah tangga ni kan, anda menetap di Jakarta dan sesekali pulang ke Singapura. Apa perbezaan ketara raya di Singapura berbanding di Jakarta? Oh, perbezaan yang paling ketara tentunya dulu kita beraya berdua sahaja. Sekarang dah bertiga, betul Fadli? Oi, betul sangat. Ya, dia belum tahu lagi ya. Belum lagi. Mungkin nanti ya, Lydia mana tahu jodoh. Tapi yang ketara juga adalah kemeriahan suasana Lebaran di Jakarta tentunya ya. Kalau di Lebaran Hari Raya di Jakarta, kita dapat rasakan malam takbir tu lepas solat Isyak, kita akan dengar takbir sampai besok pagi. 12 jam. Tak berhenti. Ya, Sampai mereka ke jalanan gitu pada arak-arakan, main rebana sambil takbir. Meriah ya. Meriah. Rasakan dengar takbir sepanjang malam sampai besok hari ini. Kalau saya sudah haus ya. Tapi tunggu-tunggu orang tahu. Kadang ada anak kecil, kadang ada orang tua. Menyahut-nyahut. Okey, tapi memandangkan Shanty dan Ruben ya sudah 2 tahun beraya bersama keluarga Shanty di sini. Jadi Ruben, anda berjauhan dengan keluarga anda. Bagaimana perasaan anda? Ya nggak terlalu sedih lah karena sekarang kita ada video call. Betul. Kan? Jadi kalau kita lagi kangen atau pas Lebaran kemarin pun juga kita bisa video call sama keluarga saya dan kita bisa ketemu semuanya walaupun nggak lama lah. Kita bisa ngucapin maaf lahir dan batin semua. Dan bagi Shanty pula, ada tak aspek tentang beraya di Jakarta yang anda rindui? Tentu sekali saya rindu sangat dengan kakak ipar saya, mak mertua saya, terutama sekali solat Aidilfitri. Oh, kenapa? Sebab dah 2 tahun, dah 3 tahun saya tak dapat solat Aidilfitri bersama mereka. Yang pertama waktu kita baru kahwin. Itu satu kenangan yang saya tak dapat lupakan lah Fadli, Lydia. Sebab saya ingat lagi pagi raya tu kita semua berkumpul di satu masjid tu penuh, sebab penuh dah. Penuh, kita sampai nak kena letak surat khabar depan warung sampai ke jalanan, tapi tetap je dengan ibu mertua saya ni yang semangat. Dia susun surat khabar tu, orang kenal dia pun tak apa. Dia tetap macam itulah semangat dia yang tunggu saya. Bersemangatlah untuk selesaikan solat raya ya. Walaupun dah penuh. Ruben pula, semasa di Jakarta, apa tradisi raya anda? Okey, kalau tradisi dengan keluarga saya biasanya kita semalam sebelum Lebaran itu pasti kita main petasan. Petasan tuh mercon lah, macam mercon, bunga api dengan anak-anak gitu. Dan hari pertama Lebaran kita selalu berkumpul di rumah almarhumah omah saya. Dan yang bikin berbeda dari semuanya itu karena makanan ini tidak ada makanan menu Lebaran. Jadi nggak akan lihat ketupat, nggak akan lihat opor ayam, rendang, tapi semua makanannya adalah makanan masakan oma saya, yaitu adalah masakan Belanda. Masakan Belanda. Seperti tadi ada sup lentil, ada ayam jamur, bitterbalen. Bayangkan saya ni hari raya pertama masa kahwin itu, saya nampak balik dari solat raya kan nak makan juada-juada yang selalu kita disediakan. Tapi bila balik kat rumah oma dia, nampak ada lentil sup. Mana ayam
masak merah, rendang, ketupat, lontong ni tak ada. Besoknya saya masak sendiri. Masak sendiri. Sebab rindulah kan. Bagaimana pula tradisi raya di Singapura, Shanti? Kalau di sini saya rasa biasalah kita solat raya bersama, berkumpul bersama keluarga selalunya. Kita akan bermaaf-maafan. Itu adalah satu tradisi yang saya amalkan. Sebab di Jakarta mungkin mereka tak terlalu fokus ya kepada salam raya yang selalu bermaafan sampai drama menangis-nangis. Mungkin di keluarga mungkin di keluarga Ruben lah tak mengamalkan. Tapi dah sekarang ni bersama Biru dan keluarga saya amalkan itu satu amalan raya. Okey, sekarang ni kita ada VT. Dah siapkan gambar-gambar Shanti dan Ruben. Wah. Ya, mungkin Shanti boleh kongsikanlah atau ceritakan tentang gambar-gambar ni ya. Kita lihat. Okey, ini lebaran bersama Biru, anak kami. Tahun ini dengan tahun lalu ya. Tahun lalu ini lebaran pertama berjumpa dengan Ipa, keluarga besar sebelah pihak Ruben. Ini bersama almarhum bapa mertua saya pada lebaran pertama. Itulah solat Aidilfitri bersama ibu mertua saya yang di jalanan tu ya. Sempat saya rakam. Gunakan surat gambar. Sempat ambil gambar ya. Sempat ambil gambar. Okey, tapi Ruben, pertama kali anda datang ke Singapura untuk menyambut raya bersama Shanti ya, ada tak mungkin perkara yang mungkin pelik untuk anda yang anda mungkin saksikan? Okey, yang pertama menarik perhatian saya itu adalah itu ada hiasan lampu-lampu di jendela. Lampu kelip untuk anda? Karena itu nggak ada di Indonesia, sama sekali nggak ada. Saya sempat bawa balik dari Singapura, beli dari Gelang untuk bawa balik ke Jakarta, suruh dipasang juga. Itu jadi kalau di sana rumah Ruben sajalah ada lampu-lampu. Betul. Dan mungkin baju tradisional baju sedondon. Setiap lebaran tuh pasti semua benar-benar memakai dari atas sampai bawah tuh memakai pakaian tradisional. Kalau di Indonesia mungkin hari pertama aja pakai baju koko. Next day mungkin pakai baju batik atau baju biasa. Jadi kita bikin berbeda lah. Kalau di Singapura sampai hujung bulan ya. Hujung bulan masih sedondon lagi. Betul. 1 bulan nih kalau di sini ya lebaran ya. Kalau di sana itu pun pelik ya. Kalau di sana sebulan juga? Nggak sampai. Kalau di Indonesia 4 hari 5 hari paling lama. Maksimum. 5 hari saja ya beraya. Dia sampai sempat tanyakan saya bila nak habis raya. Tak habis saja. Ini ada raya lagi nih datang sini. Aman. Mungkin bedanya kalau di Indonesia itu liburnya holiday-nya 1 minggu lama, lebih lama. Kalau sini lebih sebentar ya. Di sini ya 1 hari sajalah. 1 hari ya, betul. Ya, okey Ruben, apakah juada raya yang wajib ada untuk anda? Tentunya kastengel. Kastengel itu adalah makanan khas kegemaran kuih. Kuih gitu. Dia kuih keju. Biskut keju. Saya cuba buatkan masa lebaran hari raya pertama di Singapura. Dia minta, dia nak sangat makan kastengel, dia rindukan. Jadi saya terpaksalah buat. Jadi lebih sedap. Okey, sedap. Kalau bilang tak sedap nanti faham. Saya faham rupanya. Tapi kalau untuk anda mungkin kuih kastengel wajib. Kalau di Singapura ni ada juga wajib untuk saya. Kuih konflek. Sama juga lah kan. Kalau saya keripik singkong. Pernah dengar itu makanan raya? Ya, yang merah-merah tu. Itu saya suka. Yang macam French fries tu. Lain cerita rasa, lain orang. Keripik lah. Tapi kenapa yang macam gitu tu? Sebab sedap apa? Sedap. Suka hati saya lah. Okeylah, suka hati awak. Kan tak ada keripik singkong depan sini ya. Kalau tak dah habis dah. Dah habis. Tapi baru-baru ni kan saya lihat temu ramah Ruben, dia mengaku dia dah pandai masak sejak pandemik ni. Jadi dah pandai masak ni, ada tak lauk raya atau kuih raya belum yang anda cuba? Kalau pandai belum. Tapi paling enggak udah bisa masak makanan lebih dari selain instant noodles sama telur. Tapi lidah masih instant noodle dengan telur. Melampau. Fitnah. Mungkin aku sekarang udah bisa masak yang lebih ke grill food lah. Steak, brisket. Ruben tak boleh masak nasi lemak juga. Boleh masak nasi lemak. Goreng ayam pun boleh. Tapi ikan bilis je lah goreng. Saya pernah cuba buat nasi lemak, tak jadi. Tak jadi. Tak apa, latihan. Kenapa tak jadi ya? Apa yang rosak? Kurang santan agaknya lah. Kurang santan. Tapi
saya buat untuk keluarga saya lah, saya cuba. Tapi mereka tetap makan. Tetap makan ya. Dia. Adakah okey, kalau untuk Shanti pula, adakah anda yang siapkan lauk atau ibu anda yang masak lauk di Singapura? Fadli, kalau saya berada di Singapura, tentunya lah ibu saya yang akan jadi the master chef dia. Master chef. Saya akan tolong dia. Tapi kalau di Jakarta, tentunya saya yang master chef. Jadi saya betul-betul dapat menghargai penat lelah seorang ibu tu menyiapkan juadah hari raya ya untuk kita semua. Kalau ibu saya semalaman dia dah start masak dah. Sama-sama. Kan? Kalau masak rendang kan kena satu malam, jadi daging betul-betul masak. Dan kalau untuk ibu saya ada masak rendang Negeri Sembilan, jadi kering-kering, jadi nak kena lama. Cakap pasal kering ni, bila kita kat Jakarta kan, setiap hari different macam mana kalau pergi rumah orang Sunda, orang Padang, juadah hari raya dia lauk-lauknya lain. Bukan semuanya lontong sama ya. Rendangnya itu sedikit manis, mungkin kalau yang Sunda. Kalau yang Padang mungkin dia pedas. Warna pun beda, ada yang hitam, ada yang macam lebih ke merah. Betul. Baiklah, okeylah. Sekarang kami berikan anda berdua peluanglah untuk sampaikan ucapan raya kepada keluarga yang tersayang dan peminat dan juga penonton-penonton manja. Silakan. Baiklah, saya Shanti Feliziana bersama suami. Saya Ruben Eli Syama mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada saudara mara, keluarga, sahabat anda, jiran tetangga yang belum sempat kami jumpa, tak kiralah di mana anda berada di Singapura ataupun di Indonesia, jauh di mata, dekat di hati. Ya? Semoga kita dapat berziarahilah satu sama lain bila pandemik ini semua dah berakhir. Juga harap yang sama juga ya. Terima kasih Shanti dan Ruben kerana sudi meriahkan edisi Raya Manja malam ini. Terima kasih Manja jemput kami berdua. Sama-sama. Okay, Manja akan berehat sekali lagi. Kembali nanti kita lihat siapa yang lebih teliti sepit kuih makmur dalam cabaran Brosis Cuba. Kembali bersama kami di Manja. Sentiasa manja, sentiasa manja. Terima kasih kerana anda masih bersama Manja. Ya. Han, minggu ini anda dan si Syira dicabar untuk sepit kuih makmur untuk Brosis Cuba kan? Ya. Susah tak? Tak susah kan? Cuma perlukan konsentrasi dan ketelitian. Ya. Wah. Bunyinya macam orang yang dah biasa sepit kuih makmur saja ya? Ya, saya dah biasa makan saja ya. Tapi sebenarnya semasa rakaman cabaran Brosis Cuba ni berapa minggu yang lalu, itulah kali pertama saya cuba sepit kuih makmur ya. Oh ya ke? Mata saya sampai lari dah. Saya cepet. Rakaman diadakan sebelum fasa 2 kewaspadaan dipertingkatkan kan? Betul sekali. Saya tak sabarlah nak lihat hasilnya. Ayo kita saksikan sekarang dalam Brosis Cuba. Macam Hei Syirah, apa yang awak belik-belik kuih itu? Bro Hans, pernah tak dah terfikir selama ni berapa lama dan betapa susahnya nak sepit kuih makmur ni sehingga jadi cantik? Ya. Tak pernah terfikir. Tak pernah ya? Tapi tak payah fikir-fikir, kita makan saja. Apa masalahnya ni? Makan saja ya. Tapi masalahnya hari ini, inilah cabaran kita. Ini cabaran kita ya? Ya. Oh, nampak? Ya. Letak. Saya ikut dulu ya. Wah, mudahnya menyerah kalah nampaknya ya. Hans, inilah orangnya yang akan tunjukkan kita cara buat kuih makmur yang cantik dan comel. Chef Liza. Selamat Hari Raya Syira. Selamat Hari Raya Hans. Selamat Hari Raya Chef. Okey, dah sedia nak membuat kuih makmur hari ini? Saya dah sedia. Ni semua saya buat sendiri ni. Tapi sebelum kita mulakan cabaran ni, boleh tak Chef tunjukkan demonstrasinya? Kita akan cubit sedikit tepung ya dan bulatkan seperti gini. Okey. Dan kita akan tekan tengahnya untuk memasukkan inti kacang. Jadi Chef, boleh tak terangkan sikit tentang asal-usul kuih makmur ni? Asal-usul kuih makmur ni adalah pengaruh oleh orang daripada pedagang daripada Timur Tengah. Jadi mereka datang ke sini dan membawa kuih makmur yang dulunya dipanggil kuih makmur. Dan bahan-bahannya juga sama? Kalau dulu mereka menggunakan kurma, tapi sekarang menggunakan
inti kacang. Okey, sekarang saya akan memasukkan kacang. Jangan terlampau banyak, nanti bila untuk sepit susah. Selepas memasukkan kacang, kita akan tutupkannya dan bentukkan dia seperti bentuk daun. Selain daripada makmur berbentuk daun ni, ada tak variasi yang lain? Ada variasi yang bentuknya bulat. Ada juga yang lebih trendy. Mereka menggunakan pistachio sebagai inti ataupun walnut. Ya, so sekarang kita akan mengambil sepit ini dan mula menyepitnya seperti shape daun. Jadi chef, bagaimana anda pastikan kuih makmur siapa yang lebih teliti dan cantik? Saya akan lihat saiznya haruslah konsisten dan sepitnya haruslah teliti dan cantik. Anda berdua boleh bulakan sekarang. Sekarang, chef. Mula-mula kita ambil ini, lepas bulat-bulat dan kita picit di tengah. Okey, tekan. Bila kita letak ni, kita letak kacang. Fokus. Bila pertama kali saya buat dah macam dinosaur nampaknya. Saya lupa nak sengketkan sikit ya. Macam macam epok-epok kan. Salah. Ni caterpillar. Bila dah bakar jadi butterfly. Saya dari kecil memang suka makan kuih makmur. Tapi buat tak tahu. Jadi ini pertama kali saya dapat lakukan atau belajar cara untuk membuat kuih makmur. Jadi saya rasa berkuah sangat. Saya rasa saya pernah cuba. Tapi saya tak ingat bila. Mungkin saya tolong nenek saya ataupun ibu saya. Tapi yang saya ingat adalah saya putus asa setengah jalan. Sebab penat dan perlukan kesabaran ya. Bangga tak dengan hasil tangan anda? Bangga. Saya bangga. Saya bangga dengan saya punya. Hasilnya nampak macam makmur keluar kepompong ya. Hey, tapi saya bangga kenapa tahu? Kerana saya ni sepit satu dengan teliti. Tapi Chef, walaupun kami bangga dengan kerja tangan kami, tapi kami tetap nak tahulah siapa yang dapat buat kuih makmur ni dengan lebih cantik dan dapat sepit dengan lebih teliti lagi. Pada pendapat saya, kuih makmur yang lebih cantik dan lebih seronok dan teliti adalah Shira. Terima kasih. Ya, chef, tapi saya nak tahu ya, apa kekurangan kuih makmur saya ni? Bila Hans sepit, Hans kurang tekan. Jadi itu sebab itu dia terbuka. Ya. Apa ya? Sekejap. Okey. Setahu saya, kuih yang kalau intinya kurma, itu dinamakan bantal peluk Saluma. Itu mungkin sekarang punya. Kalau dulu tu ada makmul. Makmul. Kalau Hans bantal busuk. Walau apa-apa pun. Tahniah, Shira. Tepuk saya tahu anda pasti berjaya. Terima kasih Sis Lydia. Sebenarnya cabaran minggu ini buat saya lebih menghargai mereka yang masih kekalkan tradisi membuat dan menyepit kuih-kuih tradisional ni. Seperti kuih makmur lah, kuih tat lah. Bukan senang ya. Sakit mata saya ya nak tentukan saya sepit tu dengan cantik dan betul ya. Ya Hasil? Ya. Tapi yang menang si Shira. Kenapa yang seronok awak yang tepuk ya? Bangga kan? Ya, susah tau. Dan saya rasa anak muda ni patut cuba tau buat kuih tradisional. Betul. Dan dalam bila kita buat kuih-kuih tradisional raya ni, yang lagi susah nak buat tu lagi enak lah bila kita makan. Malah kebaikan kuih raya tradisional ada ciri-ciri tersendiri ya berbanding dengan biskut raya moden. Ya, dan diharapkan kita semua dan lebih penting lagi remaja hari ini akan lebih hargai kuih-kuih tradisional. Ya, bercakap tentang remaja, minggu depan Manja akan tampilkan topik tentang remaja. Ya, dan tinjau aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bersama anak remaja anda. Dan ikuti cabaran mencantikkan beg jinjing dengan kaedah tie-dye dalam segmen Bro Sis Cuba, dan kita juga akan bersama selebriti yang telah membesarkan 4 orang anak remaja. Jadi pastikan anda bersama kami ya minggu hadapan. Dan malam ini kami akhiri edisi Raya Manja kali ini dengan persembahan Mawar Berduri dan Tukang Kata dengan lagu Raya Sikit-Sikit lah. Sehingga itu, selamat Hari Raya, maaf zahir batin dan selamat malam dari kami di Manja. Ya, Mawar Berduri, Tukang Kata. Kalau nak beraya, raya sikit-sikitlah. Kalau nak bergaya, gaya agak-agaklah. Pasang lampu kelap-kelip, hias rumah kemas sikit. Lemah rendang nasi impit, kuih makmur tak kegang. Tamu datang ada limit, jangan duduk himpit-himpit, jangan
Selamat Hari Raya kepada anda semua. Hey, tukang kata, alahai, oh alahai. Puasa selesai, syawal dah sampai. Tanah saudara, sahabat handai. Hanya di talian, jangan ku lambai. Makan dan minum, salah dan silap. Hendak bersalam, tangan tak sampai. Tunggulah hingga wabah selesai. Patuh kawalan, ikut aturan. Janganlah kita memandang-mandai. Janganlah jarak, jangan diabai. Elak bertandang, beramai-ramai. Ayo pasang lampu kelap-kelip. Hias rumah kemas sikit. Lemak rendang, nasi impit. Kuih makmur tak kek dan tamu datang ada limit. Jangan duduk himpit-himpit. Jangan sampai kau terjangkit. Jangan sampai kau jatuh sakit. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya lagi sikit-sikitlah. Let's go! Kalau nak beraya, raya sikit-sikitlah. Hey, kalau nak bergaya, gaya agak-agaklah. Pasang lampu kelap-kelip, hias rumah kemas sikit. Lemak rendang, nasi impit, kuih makmur tak kek dan tamu datang ada limit. Jangan duduk himpit-himpit. Jangan sampai kau terjangkit. Jangan sampai kau jatuh. Kalau nak beraya, raya jarak-jaraklah. Gitu